Hadir dirimu memulihkanku dalam lumpuh dan lesu menghidup jiwaku. Namun rasa ini dalam mencari arti, yakinku kekalmu di sisi takkan pergi. Terima cintaku merindui kecewa, bisikan indah mayang itu seketika air mata ini bukan berlalu pergi. Oh Tuhan, ku mahu yang terbaik, terbaik buatku, insan kerdil ini. Matanku kepadamu rindu, agar ikatan ukhuwah kan bersimpul padu. Kenangan bersamamu takkan ku lupa, walau badai datang melanda, walau bercerai jasad dan nyawa. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita kan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Kau pulang, pulang sekarang, ku rindu wajahmu, senyummu saat kau hilang. Assalamualaikum. Ridho, suara abang jelas, video abang stuck kah? Abang saja tadi menyanyi. Lepas tu jadi bila apa ni? Bila save ni, terus kita macam di IGTV orang akan nampak terus kita. Macam abang terus macam menyanyi kah, abang tak diam. Suara abang jelas kah? Ni kalau macam ni Lisa Pearl. Lisa, suara abang okey. Suara video okey. Abang saja live pagi, kalau boleh hari-hari abang live. pagi malam. Semalam buat live tu sebab ada orang request. Jadi kalau orang sudah ada request, kalau ada request daripada orang, maka abang akan live. Biarlah orang yang request tu satu orang, abang terus live. Macam tu lah. Mungkin apa tu bagi abang tanda-tanda orang rindu abang. So abang suka dengan filter ni sebab filter ni dia papa di atas. So abang kan papa green, so kita letak sini papa green. Abang tak tahu sejauh mana abang punya live ni okey, sebab mungkin kamu sudah respon, tapi respon kamu tak masuk lagi di chat, ruangan chat abang, di room chat ni. Rindu sih, macam sekarang ni abang respon ni kan, abang baru nampak message Muridu. Waalaikumsalam. Mungkin kau sudah bagi waalaikumsalam ni lama sudah. Suara abang tak boleh kuat sangat, suara stuck kejap bang. Tadilah, sekarang okey, alhamdulillah. Dan selalunya juga okey, abang perhati juga live yang lain, macam live Kak Fin, Pio Azman, Daishik,
siapa lagi, Eliza Ilmi. Selalunya live akan stuck pada awal-awal, selalunya lah. Dan semestinya macam tadi tu, kalau Ridut sudah perasan ada stuck tadi awal-awal, maksudnya akan datang ni ndak stuck sudah lah. Macam tu, ndak stuck sudah. Jadi kita mau cerita apa nih, Duk? Kita 2 orang je ni. Semalam ndak dapat kita on call sebab Syasha pun kepenatan sudah, abang pun penat sudah. Sebab kami ada khatam Quran tadi pagi. Tadi malam. So Kak Princess ni si Putri kah? Putri mana ya? So sekarang kita ada 3 orang. Abang saja pakai filter papa ni. Si Idin pakai semalam. Abang save filter tu, jadi abang guna. Jadi nampak juga kamu kan angan-angan Bang Arin berjambang. Tada. Cantik lah. Jadi Lisa, Kak Princess, Ridut boleh respon. Ridut sudah respon lah. Respon berkenaan video abang okey, suara abang okey. Macam tu. Tidak juga abang macam ini sekadar kita borak-borak pagi, borak-borak santai kan. Macam semalam ada satu orang follower ni, dia pergi PM abang macam, kenapa? Hai bang, adikmu. Kan Putri. Apa nama kepanjanganmu, Putri? Putri siap kah? Sebab Putri, apa nama kepanjanganmu? Lupa abang. Abang ada satu Putri Safara, orang UMS, budak UMS. Satu umurmu kali. Suaramu jelas bahkan, Putri. Dan lah. Lepas tu abang tak boleh kuat sangat suara sebab family abang still tidur lagi. Nurzuliana Razale. Wow, cantik nama bapakmu kan belakang tu, Razale. Unik. Okey kah? Dia tiba-tiba reconnecting abang punya live tadi. Sekarang abang live okey kah? Tadi tiba-tiba reconnecting. For the first time, selama abang live, itu macam first time abang reconnecting. Mengumum apa tu? Dipersilakan pelajar terbaik sekolah menengah. Alhamdulillah jelas. Dan sangat best kalau begini kan. Assalamualaikum semua. Macam semalam pun bila pagi kemarin kah, abang buat live sambil abang buat macam ni. Sekarang ni abang di meja belajar abang. Belakang kan yang apa tu, belakang ni dinding warna krim. Tapi ini laluan utama ruang tamu ke dapur. Jadi kalau ada lalu lalang cuma video pause. Suara abang jelas, semua video pause. Gitulah. Tapi nanti kalau ndak okey bagi tahu siap. Abang kongsi je pagi-pagi ni dengan kamu 3 orang kalau ada, sebab selalunya live ni masa peak hour dia macam selalunya abang perasan di area jam 11, jam 1, jam 2 begitu peak hour ramai orang bangun. Ramai orang mau join. Tapi pagi-pagi ni ndak ramai orang. Bagus juga ndak ramai orang. Jadi kalau kamu contohlah perasan bila orang tanya soalan, senang je abang bincang lah dengan dia. Bincang-bincang, cerita dan sebagainya. Jadi dia punya bang tu, bang nampak sangat macam bang. Ada aku mau tanya apa ni? Selalu begitu kan? Macam tu lah. Stuck ni. Oh, tak apalah. Ridu, kamu yang 2 orang ni siapa? Lisa dengan Putri, doakan semoga abang Ridu ni dipermudahkan urusan untuk balik ke Sabah. Sentiasa doakan ada keajaiban untuk dorang balik ke Sabah. Okay, bye. Okay, baik-baik Ridu. Ridu ni, abang Ridu kamu ni antara orang yang sangat istiqomah join live abang. Ya mak, abang dengar macam mami abang panggil. Nah, 1 orang tinggal. Suara abang okey kan ni? Tak apalah, kita
live je lah satu orang kan, tu tinggal live tiada orang sudah masuk. Macam tu lah. Jadi sebenarnya abang mau kongsikan satu perkara nih ya. Satu perkara di mana berkaitan tentang macam mana cakap apa? Cerita tentang Hayatun. Assalamualaikum Hayatun. Suara abang jelas, video abang stuck kah? Ni abang sajak pakai filter ni ya. Video abang okey kah Hayatun? Sebab tadi ada orang join 3 orang, lepas tu mungkin orang ada urusan jadi orang keluar lah. Lepas tu abang pikir tadi abang mau end live, tapi kasih biar je lah. Abang pun macam ada benda yang mau kongsi. Abang sajak pakai filter ni ya. Sebab rambut kan tak teratur bah. Jadi pakai filter ni macam nampak teratur lah. Biarpun ada janggut. Jadi Hayatun, mungkin kau sudah respon, tapi responmu lambat masuk di ruangan chat abang. Jelas okey juga. Okey, Alhamdulillah. Hayatun, untuk soalan-soalanmu yang 15 soalan tu, nanti abang akan senaraikan semula. Lepas tu abang akan jawab mana yang abang boleh jawab. Okey? Ni macam okey Hayatun. Tak tahulah. Sekarang ni baru masuk message kau. Jelas okey juga. Kasih biar je lah. Sentiasa juga orang tengok. Kan? Betul lah tu Hayatun. Kan abang selalu pesan kan, kepada mereka yang tengok IGTV ulangan abang, terima kasih sebab tonton. Tapi selalunya abang akan bagi tahu tu dalam minit yang ke-50, minit ke-40 abang akan ingatkan. Kalau kau perasan lah, mesti Hayatun kau tengok kan. Macam tu lah. Dan abang perasan juga untuk live abang ni, live banyak orang tengok. Dia tak kisah tengok ni tengok sampai habis kah ataupun tengok kah, viewer dia, abang perasan viewer dia tinggi. Lepas tu kalau topik tu menarik apa semua, macam contoh room tour dengan abang tak juga macam dapat soalan, lepas tu abang dapat soalan, lepas tu abang kumpul soalan, lepas kumpul soalan abang baca je semua soalan kamu, kumpul sambil abang macam cari-cari buku ke apa semua. Mau kena live di sana je, di ruang tamu rasanya lah. Sebab area sini macam tertutup. Ini tengah-tengah rumah bah ni. Meja belajar abang ni di tengah-tengah rumah. Jadi macam mungkin line tak sampai kali kan. Macam tu lah. Chat. First time chat. Chat, ni kau first time join live abang ni? Chat, iya ke? Kau pernah first time So chat, video abang jelas, suara abang okey. Sebab abang sekarang berada di rumah, di tengah-tengah rumah. Dan mungkin boleh jadi line tak berapa nak kuat sangat. Orang yang tengok abang live pun seorang je. Engkau lah tu. Oh Hayatun, Acat dia masuk sekejap siap. Nah, tiada. Oh, dia scan di hidung. So, adik-adik dirahmati Allah sekalian, abang tak boleh kuat suara sangat sebab family masih lagi belum terjaga. Sudah terjaga tadi tapi dorang patah tidur kali. Jadi abang tak boleh kasih kuat suara sangat. Jadi berbalik kepada soalan-soalan terkumpul tu, abang akan kumpul, lepas tu akan tengok-tengok rujukan. Kalau abang dapat rujuk ustaz, abang rujuk ustaz, untuk supaya nanti bila sampai masa abang jawab, maka abang akan jawab. By the way, sudah kamu tengok YouTube abang? Di IG story abang penuh tu abang tu. Dan abang galakkan untuk kamu semua rata-ratanya adalah orang yang kasih cerita lah pasal Kuim lah. Kasih cerita pasal Kuim. Nanti abang cerita. Saya dapat tawaran Kuim. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ambil jurusan apa kau? Diploma apa? Kau kasih tahu diplomamu apa, baru abang cerita. Baru abang cerita.
So untuk yang YouTube abang tu, untuk sekarang ni abang hanya kongsi dengan kamu je yang join live. Lepas tu kamu yang promote kepada orang lain. Maksudnya contoh abang kongsi dengan 15 orang. So 15 orang tu kongsi dengan kawan dorang. Semestinya kalau 15 30 orang. 30 orang, 30 orang itulah. Macam tu. Dan semua yang follow abang di IG, subscribe semua tu adalah hasil kamu sendiri yang cari. Maksudnya sama-sama kita berjaya macam tu. So Hayatun bagi tahu apa kau punya ni tawaran, apa diploma apa kau? Ni macam mengajak abang untuk mati karan. Mengajak abang untuk abang ke ruang tamu dulu. Ni macam ni spin okey tak? Okey, nanti aku keluar. Kenapa mati ni? Sorry. Ui. Pengajian Islam. Abang pergi tu tadi, pergi ruang tamu. Ingatkan rambutku tadi mau kasih begitu kali. Abang pergi ruang tamu, abang pergi dapur kejap sebab termati karan. Kejap ah. So, sekarang ni di ruang tamu. Suara abang jelas, video abang okey, tidak stuck-stuck kah? Jaga lighting. Dalam abang buat live ni abang sangat jaga lighting sudah. Sebab supaya kamu nampak jelas muka abang. Supaya kamu macam ragu-ragu. Pengajian Islam ada spesifik dia kah? Suara bagi jelas. Abang tadi nampak Saiful masuk. Oh, Assalamualaikum Saiful. Saiful, abang nak tanya, suara abang jelas, video abang okey? Kita sudah 18 minit bersiaran ni sebenarnya. Sebab memandangkan semalam kita punya live abang putih sangat. Abang pun seram tengok putih sangat. Jadi abang guna filter yang papa filter ni. Pengajian Islam spesifik dia apa? Sebab tahu diploma. Okey, kalau thumbs up tu okey lah tu kan. InsyaAllah dikasih promote. Oh, pasal ini mesti kau cerita pasal promote ni kan? Promote YouTube kan? Abang mau tanya, suara abang jelas, video abang okey? Sebab mungkin boleh jadi sinilah pot kita live. Tak dapat abang buat di situ sebab lain tak berapa okey. Untuk pengajian Islam, diploma pengajian Islam sumber manusia kah? Sebab tadi kalau perasan abang sebut nama Achat. Arsyad. Arsyad. Yalah Arsyad. Arsyad tu dia budak diploma pengajian Islam dan sumber manusia di PSM. Alhamdulillah jelas. Terima kasih Saiful. Okey, untuk QUIM, what you expect about QUIM? Dia sebab dia bergantung pada orang juga yang expect. Mungkin asalkan spontan kita buat live, ada je macam pengisian spontan. Okey, berkaitan tentang bukan saja masuk ke QUIM, tapi bila kita pergi ke suatu tempat
salah satu yang abang dipesan adalah macam kita jangan terlalu expect tinggi dengan sesuatu perkara. Kita kena expect yang, bukan mau kata expect rendah sangat, supaya macam, contoh macam abang dulu, abang pernah expect yang macam abang kerja di Negeri Sembilan. Terus abang fikir, oh mesti office dia tak berapa smart, mesti bos dia garang, mesti begini. Macam tu. Abang expect yang worst lah, yang teruk. Supaya bila abang sampai sana, rupa-rupanya bangunan cantik, bos baik, makan, minum semua okey, macam tu lah. So maksudnya kita tak mengharap sangat yang baik-baik gitu. Okey, diploma pengajian Islam dan sumber manusia antara diploma yang boleh katakan paling best lah juga. Lepas tu paling ikut kita DPS, itu digelar sebagai budak DPSM. Tadi Acat antara budak DPSM. Berbalik kepada cerita tadi, jangan lepas tu memang kadang-kadang kita mengharap benda yang baik di sekeliling dan sebagainya. Pengaruh persekitaran dan sebagainya yang baik. Tapi memang perlu baiknya kalau kita sudah macam antara perkara penting dalam kita perubahan apa semua ni, kita kena berada di tempat yang baik-baik, keliling yang baik-baik. Untuk di KUIM dia boleh macam-macam fasa, bukan fasa lah, macam-macam golongan ada di dalam KUIM. Sebab KUIM sangat beza dengan KUIS. College Universiti Islam Melaka sangat berbeza dengan College Universiti Islam Selangor. Sangat berbeza dengan College Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kelantan. Hai Fi 02, Assalamualaikum. Kalau kau Muslim lah, kalau non-Muslim, selamat pagi. Sebab suasana abang kaitkan dengan yang abang dekat lah dengan diri abang lah, iaitu yang baru masuk janganlah, tak juga kamu rasa lucu kan abang punya ni filter, abang saja pakai filter ni. Yang mana kalau kias College Islam College Antarabangsa Sultan Ismail Petra, suasana dia sangat berbeza dengan KUIM. Kalau di kias Kelantan, suasana bi'ah solehah, suasana yang sangat solehah memang ada di sana. Muslimat dijaga, muslimin dijaga. Kau tahu macam mana cara dorang jaga? Muslimin dengan muslimat tak boleh bercampur di satu situasi, di satu tempat. Kalau mau bagi barang pun jangan bagi di khalayak ramai. Ini pengalaman abang, memang depan mata abang nampak. Tak boleh bagi di khalayak ramai. Kalau kau bagi, cuba-cubalah, macam contoh Hayatun kah, Saiful kah, kamu cuba bagi barang di khalayak ramai, contohnya di tempat area KUIM, kias lah. Memang kau akan, orang sekeliling masa tu akan pandang serentak dengan pandangan slack, macam tu. Kita pun akan rasa, apa aku buat ni, berdosa ke aku. Dan kau akan jarang nampak lelaki perempuan jalan berdua di kias. Ni aku rasa kamu dapat tangkap ni. Apa yang abang maksudkan. Abang membandingkan KUIM dengan kias. Sebab abang merasai dua-dua fasa. Dan kalau di kias, dia memang sangat terjaga bi'ah solehah. Sebab muslimat akan sentiasa bertudung labuh, tidak boleh pakai shawl. Ini abang cerita cuba Muslim kau. Tak boleh pakai shawl. Dia memang jaga. Bagi abang ambil satu kita boleh tengok positif dan negatif side. Tapi bagi abang sendiri yang mengalami pengalaman di kias, itu satu benda yang baik. Ni kejap abang ambil power bank kejap. Nanti abang terangkan balik. Abang ambil power bank. Asyik habis bateri je. Abang lupa cas semalam. Semangat kan bercerita. Okey juga video ni, macam stuck. So, berbalik kepada cerita KUIM tadi, kias tadi. Memang abang sangat macam pandang positif lah, di mana kias ni macam menggalakkan untuk muslimat terjaga, muslimin. Kias adalah College Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kelantan College. Abang belajar situ dulu, diploma pengajian Islam. Pointer abang 2.92. Abang bukan budak pandai pun, budak biasa-biasa je. Okay, budak yang range yang tengah-tengah aja. Alhamdulillah. Untuk di KUIM ni pula pointer abang 3.3. Di situ saja. Macam itulah. Saiful tahu College Ismail Petra?
College Islam Antarabangsal Sultan Ismail Petra, tahu? So suasana di sana sangat sangat mendidik jugalah. Kalau kau pandang positif, kalau kau pandang negatif, memang tak terbina kau di sana. Tapi abang sangat sangat terbina di sana lah. Abang rasa macam abang pandai jaga diri, abang seronok di sana. Dan berbeza dengan Kuim antara College Universiti Islam Melaka, nama je ada Islam kan, tapi ada stuck sikit. So minta maaf lah kamu ada stuck. Abang teruskan je live ni. Untuk di Kuim suasana dia ada certain suasana macam kita. Kalau Hayatun betul-betul masuk ke Kuim, kau akan jadi budak FKI. Kita semua satu fakulti, satu jabatan. Tidaklah bang, saya ada bagi tahu abang tadi. Kau tengah mention balik. Saiful. Terima kasih Saiful untuk itu. Lambat-lambat ni kita punya message kau sudah send, lepas tu abang baru boleh baca. Jadi untuk Kuim pula, kita akan berada di satu jabatan. Kalau budak-budak pengajian Islam akan berada di satu jabatan, iaitu Fakulti Keilmuan Islam. Untuk Fakulti Keilmuan Islam, kita antara orang yang paling ramai. Cuma dari segi College Universiti Islam Melaka ni dia agak boleh katakan banding dengan KIAS, College Universiti Islam Melaka dia agak sosial sikit. Kalau kita orang yang tak berapa biasa, memang kita akan terkejut dengan suasana tu. Cuma untuk budak-budak FKI agak terjaga sikit lah banding dengan jabatan-jabatan lain. Macam Fakulti Kejururawatan, Fakulti Sains Sosial, itu macam tak berapa terjaga sikit. Sebab semua budak-budak bukan latar belakang agama. Sebab kita bercampur-campur. Kalau college di Kelantan tu, dia boleh katakan 100%, tidak juga, 90% kah pengajian Islam. Ramai Islam di situ. Ustaz-ustazah dia pun hebat-hebat semua. Dan di Kuim ni pun antara college yang hebat jugalah. Antara ustaz-ustazah dia pun hebat-hebat juga. Macam tu lah, itu yang abang boleh. Abang dari dulu positif. Sebab abang macam mana, buat apa kita mau negatif kalau kita boleh pilih untuk positif. Macam tu lah, itu yang abang, itu diri abang. Sebab siapa yang kenal diri abang, itulah siapa yang rapat dengan abang, dorang memang tahu. Nah, macam Hayatun antara orang yang tahu si abang ni macam mana orang dia kan. Abang biarpun orang buat negatif dengan abang tetap juga pandang itu positif. Contoh, orang tu macam bermusuh dengan abang. Contoh dia kata, kau ni banyak cakap apa semua, sudahlah gini-gini. Macam contoh dia kutuk dan sebagainya. Abang tak akan macam marah ke apa semua. Ya, manusia biasa memang akan ada momen abang stres, down dan sebagainya. Tapi abang akan lebih kepada macam, ini ada teguran daripada Allah ni supaya aku kurang bercakap mungkin. Mungkin aku bercakap juga tapi cakap benda-benda baik. Dapat tangkapkan benda tu kan. Sebab bagi abang adalah bersangka baik ni atau positif ni adalah satu benda yang Allah suka. Di mana sebab tak kisahlah takdir yang Allah bagi tu, jalan cerita kita dia bagi dalam keadaan tak baik ataupun baik. Bagi abang dua-dua tu baik. Sebab apa? Sangka baik ni, biarpun contoh kita dibuat perkara buruk, memang hakikatnya memang buruk lah tapi kita sentiasa sangka baik. Allah suka dengan sangkaan baik kita tu. Tapi kalau macam sudahlah sangkaan buruk, lepas tu kita burukkan lagi benda tu, Allah tak suka, malah mungkin kita akan dapat dosa lagi. Macam tu. Susah tak bang nak ubah mindset positif selalu? Abang baru kongsi dengan mami abang. Dan untuk pengetahuan korang, abang alhamdulillah rezeki untuk abang, dan abang percaya rezeki untuk kamu semua pun clear. Rezeki kamu pun lebih daripada abang. Abang sangat percaya. Sebab apa? Dalam seusia kamu sekarang ni, kamu sudah berjumpa dengan abang. Macam maksudnya abang sudah cuba untuk, sebab macam YouTube channel abang tu kan motif dia adalah kehidupan tau. Cerita pasal hati, cerita pasal benda-benda yang macam membina hati diri sendiri. Untuk ubah mindset, abang ada share dengan mami abang semalam sampai mami abang nangis. Kami cerita satu pagi, di mana kami cerita pasal kalaulah kita minta semua benda di dunia ni baik-baik belaka dan Allah makbulkan, semestinya kita tidak akan berhajat ke syurga. Jujur cakap, ya Allah aku mau kereta, tup ada kereta. Ya Allah aku mau ada bini, tup ada bini. Ya Allah aku mau senang je sentiasa, senang je semua. Garanti kita tidak akan berhajat ke syurga. Percayalah, kalau semua benda dapat di dunia ni, garanti kita akan tidak berhajat di
ke syurga. Jadi untuk macam susah tak bang nak ubah mindset positif selalu. Dia ada satu struggle untuk kau dapat sesuatu perkara yang macam positif, sangka baik tu, kau kena apa ni? Kau kena korbankan diri kau sebanyak yang boleh. Macam mana bagi perumpamaan lah? Contoh kau mau dapat hasil, kau mau dapatkan ikan sebanyak mungkin di lautan. Tak juga. Abang cuba bagi satu perumpamaan yang mudah untuk Saiful faham. Cuma yang macam mana? Ataupun kita bagi tengok orang kaya lah, orang kaya. Rata-rata orang yang berjaya menjadi orang kaya sekarang ni, dia pernah mengharungi susah payah dia yang dulu. Jadi susah payah tu dia struggle, sangat struggle untuk dia dapat kekayaan tu. Maksudnya macam mana cakap, abang pun lupa, abang pun susah mau macam, bukanlah susah, abang tiada ilham lagi untuk permudahkan ayat macam mana yang dalam kita bersangka baik ni memang susah. Cuma kalau kita mau kalau kita mau ubah mindset kita, tanya Abang Ayub. Abang Ayub pernah kongsi dulu kan yang pasal dalam satu episod jaga, kamu dalam YouTube kamu boleh cek di episod yang tajuk dia jaga mulut jaga akhlak. Abang Ayub ada kongsi di situ, iaitu cuba jadi baik. Abang suka kata-kata Abang Ayub yang di mana dia cakap cuba jadi baik. Cuba. Okey, macam mana kau boleh, dia macam ni manusia ni, kita memang kecenderungan untuk buat baik dan buat buruk tu memang kuat. Memang boleh, dua-dua boleh. Kita memang semua boleh kita buat. Cuma di mana yang paling kita banyak buat. Tapi asal apa je, mana-mana perkara baik atau perkara buruk yang kita buat, apa je asalkan kita buat, memang kita ada kecenderungan kalau kita buat benda tu seronok, kita akan ketagih. Itu yang kita dilarang untuk macam kita digalakkan amar makruf nahi mungkar. Dia cakap di sini kan, kerjakan kebaikan, cegah kemungkaran. Cegah ni adalah benda yang kau cuba untuk tidak payah buat, jangan buat. Sebab kenapa? Bila kau terbuat kemungkaran, dia akan ketagih. Kalau bukan ketagih dari segi kau buat, dia akan ketagih di fikiran. Mau buat. Alah, mau buat lagi. Tapi yang istighfar. Jadi macam mana cara untuk kita melupakan keburukan atau melupakan kemungkaran adalah dengan mengerjakan kebaikan berterusan. Sama juga macam kau mau jadi positif kan? Macam mana mau jadi orang yang positif? Okey, Alhamdulillah, terima kasih Saiful, abang dapat idea sudah. Iaitu hati kita ni, kita yang kena bentukkan hati kita. Jangan macam cerita semalam, abang cerita pasal ikhlas kan. Jangan tunggu ikhlas tu datang barulah kau mau ikhlas. Macam yang nantilah aku ikhlas baru aku buat. Tidak, kau buat je dulu sampai ikhlas tu muncul. Sama juga dengan hati kita ni, dia umpama macam batu kerikil, ataupun bukanlah batu kerikil, batu-batu tepi jalan dan sebagainya. Itulah hati kita. Jadi macam mana hati kita ni kita mau bentuk sampai dia cantik. Batu yang kamu nampak di luar ni, kalau dia dibagi satu tekanan yang sangat kuat sampai dia mampat, dia akan berbentuk mutiara. Nampak kan? Dia jadi mutiara pula, berlian ni ada di bawah tanah. Dia batu-batu yang dihempap kuat ni, dia akan menjadi berlian. Cantikkan berlian tu kan, mini love pula. Cantikkan berlian tu kan. Berlian ni, diamond adalah batu terkuat di dunia walaupun dia kecil. Macam contohlah, ini besar batu berlian kan. Kalau kita pecahkan dia akan tetap jadi berlian. Ini hebatnya berlian. Kalau batu, kau pukul batu di luar tu, pukul dalam hancur. Sama juga dengan kita punya positifnya kita ni. Macam contoh, kita tak boleh cakap, aku mau jadi positif lah, jom kita jadi positif. Tu besok kau positif. Tidak. Kau umpama positif yang kau cuba tanam hari ni, kau kena tanam, dia banyak tekanan, kau kena tahan macam-macam, kau kena berkorban macam-macam, sampai tekanan-tekanan yang kau alami dalam hidup kau ni, tekan, tup, jadi berlian. Nantilah abang kongsikan kamu, ada satu gambar kartun pasal batu menjadi berlian. Dapat tangkap kan? Saiful, apa yang abang cuba sampaikan, iaitu dalam kamu menjadi sesuatu yang lebih baik, ke arah yang lebih baik,
Kamu kena korbankan banyak perkara. Memang kena banyak korbankan. Banyak korbankan. Dan lagi satu, kena banyak perkara kau buat. Boleh jadi macam mana, boleh jadi banyak perkara yang kau buat tu sampaikan, macam mana aku cakap, abang pun yang abang dapat idea tu lah, idea pasal berlian tu tadi. Dia kena bagi satu tekanan yang kuat sampai dia berbentuk berlian. Ya, untuk kamu juga yang 3 orang di dalam ni, 4 orang pula. 4 orang di dalam ni, abang Harin pernahkah rasa stres melampau? Kejap. Heavy siapa ni? Abang mau tahu juga nama dia? Tahu juga. Siapa namamu? Siapa nama betulmu? Alhamdulillah. Saiful, untuk kamu punya soalan, abang bagi jawapan ni, jawapan yang mudah dan kamu faham. Umpama abang sentiasa ulang benda ni. Kamu faham atas kefahaman kamu dan kamu sesuaikan mengikut diri kamu. Hayatun, macam ayat 4 tahun lepas tu apa? Abang lupa sudah. Abang ni main cakap siap. Macam itulah. Tapi kalau kita siram pokok pula, jangan siram terlalu banyak air pula. Kadang orang fikir, pokok ni, biji benih yang aku tanam ni, aku kena siram banyak. Untuk siraman yang 1 bulan punya. Ndak bercambah tu tumbuh, apa tu? Ndak tumbuh tu biji benih tu sebab dia lemas. Dalam perubahan kita ni, dia kena memakan masa yang lama. Biji benih kena tanam di tanah, lepas tu siram sikit-sikit. Siram pagi ni, besok pagi siram lagi, besok pagi siram lagi. Dia tak boleh kau siram macam contoh, itulah kita ni selalu mau cepat kan. Mau jadi positif lah, besok lah positif. Terus kita hadap semua, satu ilmu semua kita mau hadap. Tak boleh. Adikmu kah Hifi tu? Kalau kamu bercerita pasal Hifi, soalan dia cakap pasal mana tadi Hifi cakap tu? Abang pernah rasa kecewa yang melampau? Pernah. Abang pernah lalui. Sebab setiap daripada kita memang akan diuji bermacam-macam. Tak payah kita je lah. Kita rujuklah para sirah Nabi, para sahabat dulu. Ada je yang dorang diuji melampau-lampau. Ada. Kalau kita mau cek balik. Tak payah pergi jauh je lah. Nabi Ayub, dia diuji. Bukanlah dia stres, tapi dia diuji melampau-lampau. Stres ni pun kira macam ujian juga kan. Kalau gini, tengok. Hilang pula filter. Rambut abang tak teratur. Abang pernah lalui satu stres. Sebab satu stres yang melampau. Pengalaman abang dululah. Di mana abang pernah rasa stres yang melampau, sampaikan abang pernah cakap dengan Kak Syasha. Abang kata dengan dia, Syasha, kau pernah rasa, kalau kita stres melampau, mesti kamu ada rasa, kalau siapa yang ada merasa stres sekarang ni lah. Syasha. Baru je aku sebut Livi. Okay, Livi. Kak Macu kamu ada pula. Semangat. Aku pakai ni. Aku tengah cuba kutuk kau, Syasha, kau pula masuk. Iya nak. Di mana mesti kamu kalau melalui satu masalah ataupun stres dan sebagainya, kita akan ada membentuk satu beban di area dada. Dia macam berat. Abang pernah tanya Kak Syasha dulu, kau pernah rasa ke berat di sini? Masa tu dia darjah 6 ke tingkatan 1? Darjah 6 rasanya. Tingkatan 1 rasanya. Berat di sini. Dia pun tak pernah. Aku rasa ni sekarang. Waktu tu zaman-zaman abang stres. Cuma sebab dunia ni sifatnya sementara. Ini kamu kena hadam ya, 6 yang di dalam ni. Assalamualaikum Abang Iqmal. 6 perkara ni kamu kena hadam. Kena hadam sebaiknya. Sebab dunia ni sifatnya sementara. Jadi semua benda yang ada di dunia ni semuanya sementara. Jangan itu yang menjadikan kita stres tu, kita fikir yang benda tu tak akan selesai ataupun benda tu akan membebankan kau sepanjang hidupmu. Tidak. Sebagaimana buah yang kau beli, dia pandai reput, sifatnya sementara. Sama juga benda yang kita kenyang, tiba-tiba kita boleh lapar. Apalagi muda, kita boleh tua. Macam tu juga stres, macam tu juga masalah. Dia tidak akan kekal lama. Yang cuma membezakan kita dengan orang yang terlampau stres sampai mental disorder, mental health dan sebagainya, adalah dia melayan je masalah tu. Itu yang berbalik kepada stres tadi, itu yang berbalik kepada cerita amar ma'ruf nahi mungkar. Mengerjakan kebaikan, mencegah kemungkaran. Cegah kemungkaran. Contoh kau ada masalah, macam stres tadi tu kira masalah mula tu kan. Macam masalah kepayahan, ujian dan sebagainya. So apa tugasmu? Banyakkan buat kebaikan, sampaikan kau tak terlayan pun dengan kau punya
masalah tu. Dan dia akan bila kau tenang ni, sebab kita kena cari satu momentum yang kita tenang. Apa-apa masalah pun yang kita lalui, kita kena cuba bertenang sebentar. Bila kita sudah bertenang, di situ kita akan jumpa jalan. Wallahi, sebab dalam surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, iaitu di mana Allah bagi dalam satu ayat tu, kamu baca tafsir dia. Cuba kamu baca tafsir dia. Iaitu dalam untuk kamu meraihkan, sebab orang yang stres ni mau meraihkan kebahagiaan, betul? Bila dia orang yang macam stresnya aku tapi dia mengharapkan kebahagiaan, perkara pertama sebelum dia mengharap perkara pertama untuk dia menjemput kebahagiaan adalah dia cuba untuk berlapang dada dengan apa yang berlaku. Sebab apa? Berlapang dadalah dengan takdir Allah. Kan? Orang tenang selalu menang. Memang selalu menang walaupun kita kalah dalam menang. Orang nampak kita kalah kau dan sebagainya, kena marah, tapi kita tenang je. Jadi kita tenang melalui benda tu semua. Dia kena berlapang dada. Bila kau sudah berlapang dada, perkara kedua abang tak silap, iaitu siapa ada soalan, bagi je soalan. Abang cari dulu jawapan. So abang simpan dalam buku ni. Abang ulang balik lah. Abang jumpa sudah. Bagi je soalan. Kalau kamu ada soalan, letak je di situ. So, kaedah untuk menjemput kebahagiaan pertama dalam surah Alam Nashrah ni, kamu boleh rujuk apa tu dia punya tafsir, iaitu pertama, hati kena lapang. Lepas tu bila hati sudah lapang, kedua, sentiasa hitung dosa kau. Macam yang banyak lagi dosa aku ni. Macam tu. Lepas tu sudah kau hitung apa semua, di dalam poin yang kedua juga kau hitung dosa kau. Lepas tu bila kau hitung dosa kau, lepas tu kau cuba untuk kurangkan buat dosa. Kenapa aku tak tenang Terus kau fikir, sebenarnya dalam kau bermasalah dengan orang dan sebagainya di dunia ni, bermasalah dengan macam-macam masalah, kau kena rujuk diri kau balik. Mungkin boleh jadi kenapa aku macam ni, kenapa aku tak setenang begini, mesti ada dosa yang aku tengah buat sekarang. Carilah dosamu. Jangan pernah cari silap orang. Kalau kau mula sudah cari silap orang, di situlah ada bibit riak, takbur, ujub. Sebab apa? Kau rasa kau lebih baik daripada dia. Kita tak boleh cakap yang kita ni lebih baik daripada dia. Tak boleh sangat. Tak boleh. Assalamualaikum Khalif. Abang rindu mau sebut namamu Khalif. So Assalamualaikum. Abang rasa kau masih lagi ada di dalam ni. Orang yang datang ke live ni, yang abang yakin dan percaya, orang yang datang live, abang doakan sungguh semoga kamu semua terjaga niat, terus semangat iaitu orang yang datang ke live ni bukan orang yang abang percaya, bukan orang yang minta perhatian, bukan orang yang tanya soalan saja-saja, tapi orang yang datang ke live ni semuanya mau menuntut ilmu. Sampaikan mungkin bukanlah macam yang baru masuk ni tanya kenapa mau pakai filter ni dan sebagainya kan, tapi diorang semua fikir pasal macam mana yang penting. Aku tengah mendalami ilmu. Abang Hari mesti ada reason kenapa dia pakai macam tu, kenapa dia pakai filter tu, sebab abang tertarik dengan perkataan papa. Okay. Untuk soalan Wafa ni, macam mana mau ikhlaskan hati ni, abang sudah jawab juga semalam. Tengok live abang semalam, wallahu alam. Abang dah jawab semalam. Berkaitan tentang ikhlas ni, secara ringkasnya adalah berkaitan tentang macam mana mau ikhlas adalah kau sentiasa buat baik. Beginilah, macam mana memaafkan ni sebenarnya abang mau kongsi dalam surah An-Nur ayat 22. Kamu boleh buka dalam Al-Quran, tafsir surah An-Nur ayat 22. Tapi abang macam bukan mau kongsi sangat sekarang, cuma Allah memang hadirkan kita masalah dalam hidup. Memang Allah akan hadirkan musuh, memang Allah hadirkan haters dan sebagainya. Tapi ayat Allah dalam surah An-Nur 22, kamu boleh cek. Kalau boleh kamu keluar sekejap, tengok tafsir, ambil maksud tafsir tu, paste di sini, copy dan paste di sini, dan sama-sama kita baca. Tapi untuk yang sekarang ni, abang pun untuk pengetahuan kamu, abang baru je dapat ni daripada Syekh Hasim dan juga Mufti Meng, perkongsian dorang di YouTube. Tapi dia sangat brilliant, iaitu di mana Allah sendiri bagi tahu, dia kata kalau kau ada musuh dan sebagainya, berbuat baiklah dan juga
maafkanlah dorang. Ayat Allah umpama macam memujuk, maafkanlah dorang. Kau mau kan aku maafkan kau kan? Maafkanlah dorang. Maafkan je. Sebab dengan memaafkan ni, bukan kita maafkan sebab dia tidak buat lagi dosa tu, tapi kita memaafkan tu untuk menyelamatkan hati kita supaya hati kita lapang. Sebab ini adalah, boleh katakan daripada tafsir ulama, dorang cakap ayat Al-Quran ni ditujukan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dari surah An-Nur ayat 22. Nanti abang akan explain lagi cantik lah apa yang berlaku sebenarnya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi untuk permulaan ni, di mana untuk permulaan ni, maafkanlah selagi boleh. Bukan selagi boleh, maafkan, memang boleh. Macam tu. Itu yang dalam pembawaan abang dalam YouTube channel abang ataupun dalam live ni, abang akan sentuh bab hati je. Sebab kalau hati kau lapang, kerja kau akan sentiasa baik di luar sana. Perlu juga sebenarnya, perlu untuk soalan Khalif, sepintas lalu yang abang boleh jawab, iaitu sudah menjadi satu kewajipan ataupun sudah orang Islam yang dikubur, dorang kena menghadap kiblat, iaitu rusuk sebelah kanan. Dorang akan baring macam ni, menghadap kiblat. Walaupun kubur itu sudah lama, kena. Cuma kita kena tahu kedudukan kiblat kita sentiasa berubah. Tak tahulah dalam beberapa puluh tahun kah dia akan berubah sikit-sikit. Dia akan macam sikit-sikit berubah. Perasan kan waktu solat kita pun berubah-ubah mengikut tu kan. Sebab putaran bumi ni dia pandai lari daripada orbit dia tua sudah kan. Tua sudah bumi kan. Jadi ikut juga kemampuan. Kalau kubur orang Islam tu ada 10,000 kubur orang Islam waktu itu yang macam salah kiblat macam tu kan. Takkanlah dorang mau kurik 10,000 kubur tu kan untuk dikasih betul semua. Tapi untuk sepintas lalu yang abang cakap dengar ni adalah macam dorang boleh betulkan. Ikut kemampuan juga. Kalau dapat betulkan. Kalau macam kubur tu sekadar satu kubur saja, betulkanlah. Ada satu, kalau cerita pasal kubur ni, ada satu tanah perkuburan di Mekah ke Madinah, iaitu saudara Ammar dikuburkan ke? Tanah perkuburan Al-Bait ke? Iaitu tanah perkuburan itu, asalkan orang ditanam di situ, dikuburkan di situ, mesti jasad dia hilang. Maksud abang bukan hilang gaib. Tanah tu sangat subur dan macam diberkati lah. Asal tanam yang baru, jenazah yang tu sudah tiada. Mesti macam tak pandai penuh-penuh macam tak pandai penuh-penuh. Abang wallah alam, abang pernah terbaca ke pernah tengok di dokumentari Jejak Rasul rasanya. Arah kiblat kita akan perlahan-lahan akan berubah ikut daripada, sebab arah dia, bumi kita ni pandai lari, sudah jadi orbit dia berputar ni, boleh berubah. Tapi kalau berubah yang terlampau, bayangkan kiblat menghadap sini. Sekali kita betul kiblat sebenar sini, tapi kita cek di handphone sini kiblat kita. Itu melampau arah kiblat sudah tu. Fungsi arah kiblat ni yang abang faham sepintas lalu yang abang boleh jawab. Fungsi arah kiblat adalah untuk menyatukan hati umat Islam yang dorang solat menghadap satu arah aja. Kalaulah kita tidak difardukan ataupun tidak macam tidak diwajibkan lah lebih kurang untuk menghadap satu kiblat. Bayangkan di Masjidil Haram ramai orang solat, tapi satu menghadap sana, huru-hara semua, macam tak tersusun. Fungsi dia, tujuan dia adalah untuk satukan umat Islam, semua satu arah aja. Dapat tangkap kan? Gatal pula hidung abang. Okay, good. So kita sudah tengok ada juga benda yang kita bincangkan kan, iaitu 49 minit sudah. Terima kasih kamu. 49 minit sudah, ada 10 minit lagi berbaki. Yalah, 10 minit, 49, 11 minit lagi berbaki. Gatal pula. So kamu ada soalan lain?
Abang mau kongsikan juga sebenarnya untuk memaafkan orang ni secara detail. Nantilah abang kongsikan sebab ni pun abang pun belum hadam lagi dengan baik. Jadi terima kasih kepada 5 orang yang tengah bersiaran ni, antara Khalif, Wafa, Hayatun, Saiful dan Livi kah Hifi? Livi. Tak berapa abang familiar lagi. So kepada kamu semua, dorang bilang best. Alhamdulillah. Apa? Okay, kepada kamu semua juga apa ni? Sama-sama kita itulah bantu dan sebagainya. Untuk angkasawan, dia hormat apa ni? Dia macam mana bab macam ni kan, abang bukan mau kata tak berani jawab, tapi bagi abang sendiri selagi mana solatmu tu kerana Allah, solatlah. Tapi kalau angkasawan yang abang tahu, cuma yang macam mana kadang bukan cerita pasal angkasawan lah. Abang pernah macam bagi sama-sama berfikir adik-adik suruh abang macam dorang terlampau banyak macam bertanya. Terkadang adakah soalan itu kita mau tahu untuk pengetahuan je kah ataupun untuk amalan? Macam mana? Sebab banyak perkara lagi yang penting soalan dia berbanding daripada soalan-soalan yang macam kenapa tayar dicipta begitu? Padahal macam yang kita ni pengguna je, tak perlulah kamu tanya tayar tu kenapa dicipta begitu. Macam tu lah. Cuma kalau macam berkaitan tentang angkasawan ni, bagi abang macam contoh solat di kapal terbang, tak perlu pun macam kamu apa ni di mana kedudukanmu, kau solatlah di situ. Kau solat je, sebab sebenarnya solat kita ni adalah untuk kerana Allah. Cuma untuk di bumi, logiknya lah untuk di bumi ngadaplah kiblat. Abang pun tak tahu macam mana mau jawab secara tepat, tapi yang abang boleh tahu, yang abang tahu, kalau kau solat di mana tempat tu berubah-ubah kiblatnya, ataupun contoh di angkasawan di bulan kah, takkanlah orang mau terbang tengok di orbit bumi tu, tengok tu Kaabah, okey menghadap Kaabah kita. Tak juga. Yang abang tahu kalau macam di kapal terbang, kau menghadap satu arah, lepas tu kau solatlah dengan arah tu saja. Arah. Takkanlah dia macam okey kepada jemaah yang berada di dalam kapal ni, sekarang kita belok ke kiri sikit, jadi kamu kiblat kita akan berubah, jadi kamu ke kanan sikit, ke kanan. Dorang pun solat Allahu Akbar. Tak juga. Islam ni tidak menyusahkan umatnya, penganutnya. Jadi dia punya cara dia sebenarnya adalah kau tetap dengan satu tempat, kau solatlah menghadap tu. Sebab kau bercerita pasal angkasawan kan, bukan angkasawan dan kawan-kawannya kan. Angkasawan saja, satu orang dia siap kan. Dia pilih satu arah, dia solatlah di situ. Macam mana abang mau jumpa malam Lailatul Qadar? Doalah apa-apa yang patut. Dan lagi satu, untuk malam Lailatul Qadar ni adalah boleh katakan rahsia antara kita dengan Allah je. Dan malam Lailatul Qadar tu tidak menjadi malam Lailatul Qadar kalau kau sudah sebarkan. Doa yang patut kau doakan adalah doalah benda-benda yang patut. Untuk Khalif, abang macam yalah, kau soalan pun soalan secara spontan kan. Jadi abang boleh jawab secara spontan juga, iaitu bila kita solat di satu tempat yang tiada arah kiblat, kita tak tahu arah kiblat dia, kita menghadap dia, menghadap satu arah saja. Janganlah kau berubah sekejap sini, sekejap sini, sekejap sini. Moga Allah terima juga. Selagi sebelum ke Zuhur, semua masih duha lagi. Duha waktu dia start daripada syuruk. Waktu syuruk ni waktu yang nampak sudah matahari, sampailah dekat-dekat tengah hari. Semua tu still lagi duha. Macam itulah. Kalau doa apa yang patut ni, dia sampai, kalau bercerita pasal doa, kalau kita doa ni kita minta dengan Allah kan. Mintalah adab berdoa pun ada cara dia. Boleh juga kamu search di mana
yang kamu boleh search di buku dan sebagainya. Cari adab berdoa macam mana. Yang abang tahu, yang abang setakat ni yang abang cuba untuk fahamkan, bila kita meminta doa dengan Allah, dia umpama macam permulaan doa, puji kebesaran dia dulu. Bila kau sudah puji kebesaran dia apa semua, macam ya Allah engkau maha berkuasa, engkau lagi ni. Lepas tu sudah puji Allah, baru yang kedua pula, baru kau permintaan kau apa? Kau minta semua benda. Bila kau minta macam contoh, aku minta semoga aku dimurahkan rezeki ya Allah, semoga rezekiku tidak putus-putus di dunia ini ya Allah, macam tu kan. Kau akhiri tutup doamu dengan apa? Ya Allah, engkau kan maha memberi. Tak pula macam-macam ya Allah doakan apa tu, kau cakap apa? Saiful, kita layan ni adik-adik ni form 3. Layan je. Lepas tu kalau macam ingat kena bahasa Arab, sebaiknya kalau kita tahu. Kalau tak tahu, bahasa Melayu pun Allah faham. Allah ni multilingual. Bahasa semua ni Allah yang cipta, bukan kita. Okey, lagi satu, benda tak sinkronis ataupun tak berkaitan. Contoh, ya Allah bagilah aku rezeki mencurah-curah duit yang banyak ya Allah. Engkau kan maha melihat. Tidak kaitan kan? Maha melihat dengan minta rezeki. Dia akan berkait bila kau cakap, ya Allah berikanlah aku penglihatan yang sangat baik di dunia ini Allah, supaya aku nampak bersangka baik dan aku nampak kebesaranmu ya Allah. Engkau kan maha melihat. Nampak? Kau maha melihat. Nampak? Saiful, tolong tolong adik kita satu orang ni. Allah kan maha mengetahui. Kalau kita kata macam mungkin bahasa Arab je, baru Allah faham. Istighfar banyak-banyak. Allah yang cipta kita semua ni. Takdir, rezeki apa semua ni Allah ciptakan. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, ada 3 minit yang berbaki. Abang mau macam nasihatkan satu perkara lah untuk kamu semua. Dalam setiap perkara yang kamu lalui, perbetulkan niat. Kalau kamu datang macam sekarang kan, dalam live abang ni, abang terima DM, abang kena call, abang kena WhatsApp, abang kena apa lagi, macam-macam. Ini baru cerita yang abang live ni apa semua dengan follower yang 1000 lebih, 1694 ke. Tapi abang ramai sudah orang datang dan sebagainya. Abang dapat beza mana yang datang untuk menuntut ilmu, mana yang datang untuk saja-saja. Dia nampak perbezaan. Jadi abang membawa kamu semua, jikalau kamu ada tersalah niat dalam join abang, sama-sama perbetulkan niat. Itu hebatnya Islam. Kau boleh perbetulkan niat kau balik, walaupun waktu mula-mula niat kau salah dan sebagainya. Okay? Sama-sama perbetulkan niat. Macam tu. Solat tasbih sesuai lakukan pada hari Jumaat. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Kenapa hari Jumaat? Hari Jumaat penghulu segala hari. Betul. Penuh dengan keberkatan. Hari hari ganjil. Hari yang di mana hari yang akan berlakunya kiamat. Hari apa lagi? Jumaat ni banyak benda, hari yang mulia dan sebagainya. Kajilah pasal hadis tu. Untuk kamu semua juga, pembawaan abang adalah bukan terikat sangat dengan soal hukum hakam, macam mana. Siapa yang faham abang, dia memang akan tanya soalan-soalan yang melibatkan hati je. Tapi tidak apa untuk kamu soal benda-benda macam ni, sebab itu untuk study abang juga. Cuma macam abang, selagi mana macam mana amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, apa sih benda tu asalkan dia baik. Kena kalau benda tu baik, lepas tu adalah pula diiringkan dengan benda hadis, benda tu bagus lah kan. Tapi apa je kau buat, baik, asalkan baik je tu, memang Allah suka lah tu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dia macam soalan jujur ke tidak jujur, itu depends daripada kita. Kadang tak perlu explain pun kita boleh tahu orang tu jujur dan sebagainya. Jadi daripada abang, orang tenang selalu menang. Orang beriman jiwanya aman, orang jujur selalu bersyukur. Dan kuatkan bersangka baik ya. Kuatkan bersangka baik. Walau macam mana pun berlaku, kuatkan bersangka baik. Itu je daripada abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.